Hai murid-murid, dalam video ini kita akan lihat topik tambah dan tolak pecahan. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang pertama. 9/10 tambah 7/10 tolak 8/10. Ingat murid-murid, untuk tambah pecahan ataupun tolak pecahan ataupun tambah dan tolak pecahan, penyebut mestilah nombor yang sama. Kalau sini 10, sini pun 10, sini pun 10. Baru kita boleh tambah ataupun tolak pengangka di atas. Jadi sekarang, dalam soalan ini, penyebut adalah nombor yang sama. 10, 10, 10. Jadi langkah seterusnya, kamu buat garis per yang panjang sikit. Kamu tulis penyebut 10 ni sekali je. Sebab dah sama kan? Okey, sekarang tulis 9 tambah 7 tolak dengan 8. Okey, seterusnya buat per dulu. 10 9 tambah 7 dapat 16. Tulis 16 tolak dengan 8. Okey, seterusnya sekarang kita kena selesaikan tolak pula. Okey, lukis dulu per, lepas tu 10. Okey, 16 tolak 8 dapat 8/10. Tengok dekat jawapan terakhir kita, 8/10. Okey, 8 dan 10 ini ada dalam sifir 2. Tengok dekat sini. Ada nombor 8 dan 10. Bila ada dalam sifir yang sama, kamu kena permudahkan pecahan ini. Kamu kena bagi jawapan yang paling ringkas. Kalau kamu bagi macam ini bukan jawapan yang terakhir. Kamu mesti kena permudahkan pecahan ini. Untuk permudahkan pecahan, kamu kena gunakan operasi bahagi. Kamu kena tulis bahagi dekat sini dan dekat sini. Okey, kamu kena bahagi dengan sifir 2 sebab 8 dan 10 ini ada dalam sifir 2. Kamu tulis 2 dekat sini, 2 dekat sini sama dengan. Berapa kali 2 dapat 8? 4 kali 2, 8. Jadi sini 4 per dengan berapa kali 2 dapat 10? 5 kali 2, 10. Jadi, jawapan terakhir kita adalah 4/5. Ingat murid-murid, jangan bagi jawapan macam ini. 8/10 ni dalam sifir yang sama. Kalau ada dalam sifir yang sama, kamu mesti kena permudahkan pecahan ini dengan menggunakan operasi bahagi. Kamu kena bagi jawapan yang paling ringkas. Okey, jadi langkah pertama, mestilah penyebut yang sama sebelum kita buat tambah dan tolak. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang kedua. 2 1/7 tambah 5/7 tolak dengan 2. Ini adalah nombor bercampur tambah dengan pecahan wajar tolak dengan nombor bulat. Okey. Nombor bercampur dan pecahan wajar ni kamu boleh selesaikan. Tapi tak boleh tolak dengan nombor bulat. Pecahan tak boleh selesaikan ataupun tolak dengan nombor bulat terus. Kalau sini ada pecahan, baru kamu boleh selesaikan pecahan dan pecahan. Tapi sekarang, sini ada nombor bulat. Kamu tulis dulu yang ini. Kalau jumpa soalan macam ini, kamu tulis dulu yang ini. 2 1/7 tambah 5/7 tolak. Okey, sekarang 2 ini kena keluarkan 1. Daripada 2 ni kena keluarkan 1. Jadi, keluarkan 1. Tulis sama dengan. Okey, tengok dekat sini penyebut dia 7. 7. Jadi, tulis per 7. Penyebut tulis 7. Pengangka pun tulis 7. Kalau pengangka dan penyebut nombor yang sama, ia sama dengan 1.
1 juga sama dengan 7/7. Tak kisahlah nombor mana pun, kalau pengangka dan penyebut adalah nombor yang sama, itu adalah sama dengan 1. Jadi sekarang 7/7 juga sama dengan 1. Kalau 8/8 pun sama dengan 1. 100/100 pun sama dengan 1. 1000/1000 pun sama dengan 1. Sekarang, daripada 2 ini kita keluarkan 1, supaya 1 ni kita nak jadikan sebagai pecahan. Kita kena pilih nombor 7 sebab sini penyebutnya adalah 7. Sebab itu 1 ni kita tukar jadi 7/7. Sekarang, daripada 2 ini, dah keluar 1. Okey, 2, dah keluar 1, tinggal lagi 1. Tulis 1 ni besar-besar. Okey, sekarang tulis 7/7 dekat sini. 7/7 ni sama dengan 1. 1 tambah 1, dapat balik 2. Sekarang, baru boleh selesaikan yang ini. Okey, kamu selesaikan dulu operasi tambah. Tulis 2 besar-besar per 7, 1 tambah 5. Tolak dengan 1 7/7. Okey, sekarang yang ni dapat 2. 1 tambah 5 dapat 6/7. Tolak 1 7/7. Tengok dekat sini. Walaupun penyebut dah sama, pengangka yang depan ini nombor kecil nak tolak dengan nombor besar. Okey, nombor kecil tak boleh tolak dengan nombor besar. Jadi sekarang, nombor bercampur ini dengan yang ini, kamu kena tukar jadi pecahan tak wajar. Jadi kamu kena buat darab sini tambah sini. Sama juga yang ni. Darab sini tambah sini. Okey. 7 kali 2, 14. 14 tambah 6, 20. Jadi kamu tulis pengangka 20 per dengan 7. Tolak. Yang ni pun sama. 7 kali 1, 7. 7 tambah 7, 14. 14 per 7. Tengok sekarang, nombor kat depan ini sudah jadi nombor yang besar. Sekarang boleh tolak dengan yang ini. Jadi per dengan 7 atas 20 tolak 14. Sama dengan per dengan 7, 20 tolak 14 dapat 6. Jadi jawapan terakhir adalah 6/7. Yang ini tak boleh permudahkan lagi sebab 6 dan 7 ni sifir yang lain-lain. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. 3/10 tolak 1/5 tambah 1/2. Dalam contoh-contoh lepas, cikgu dah cakap dah untuk tambah pecahan, tolak pecahan ataupun tambah dan tolak pecahan, penyebut mestilah nombor yang sama. Sekarang sini ada 10, sini ada 5, sini ada 2. Kita tak boleh tolak dan tambah sebab penyebut adalah berbeza. Sekarang tengok dekat penyebut yang paling besar. Paling besar adalah 10. Sekarang 5 dan 2 ini kena tukar jadi 10. Jadi untuk tukar penyebut ini dengan penyebut ini, kita kena rujuk sifir yang sesuai. Supaya 5 boleh jadi 10, 2 boleh jadi 10. Jadi sifir yang sesuai adalah sifir 2 dan sifir 5. Tengok dekat sini. 5 nak tukar jadi 10. 5 kali 2, 10. 2 nak tukar jadi 10. 2 kali 5, 10. Jadi, kamu kena ambil yang ini dengan yang ini. Jadi, 5 nak tukar jadi 10. 5 kali 2. Tulis 5 kali 2. Okey, kalau penyebut kali dengan 2, pengangka pun kena ikut kali dengan 2. Seterusnya, 2 tukar jadi 10. 2 kali 5, 10. Jadi, yang ini kali dengan 5.
atas pun kali dengan 5. Okey, sekarang tulis sama dengan, tulis 3/10 dulu. Tolak 1 kali 2, 2 per dengan 5 kali 2, 10. Tambah 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Okey, sekarang kita boleh tolak dan tambah. Tulis per 10. Tulis 3. Tolak 2. Tambah 5. Okey. Tulis dulu per 10. Okey. 3 tolak dengan 2. 1, 2 dapat 1. 1 tambah 5. 5, 6. Jadi atas tulis 6. Okey. 6/10 ni ada dalam sifir yang sama. Tengok dekat sini. Dalam sifir 2. Ada dekat sini. 6. 10 pun ada dekat sini. Jadi, kamu kena permudahkan pecahan ini. Jadi, kamu tulis 6/10. Untuk permudahkan pecahan, kamu kena gunakan operasi bahagi. Okey, bahagi dengan sifir 2. Sebab 6 dan 10 ni ada dalam sifir 2. Jadi, tulis sifir 2 dekat sini, 2 dekat sini. Sama dengan, berapa kali 2 dapat 6? 3 kali 2, 6. Jadi atas tulis 3 per dengan berapa kali 2 dapat 10? 5 kali 2, 10. Jadi bawah tulis 5. Jadi jawapan terakhir adalah 3/5. Ingat murid-murid, untuk tajuk pecahan, kamu mesti kena bagi jawapan yang paling ringkas macam ini. Kalau kamu bagi macam ini bukan jawapan yang terakhir. Sebab ini adalah sifir yang sama. 6 dan 10 ni ada dalam sifir 2. Okey, mesti kena permudahkan dan bagi jawapan yang paling ringkas. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. 9 tolak 2, 2/3 tambah dengan 1/4. Nombor bulat tolak dengan nombor bercampur tambah dengan pecahan wajar. Ingat, untuk tajuk pecahan, tambah pecahan, tolak pecahan ataupun tambah dan tolak pecahan, kamu tak boleh ambil nombor bulat ini terus tolak ataupun tambah dengan pecahan. Nombor bulat ini mesti kena tukar jadi pecahan, baru kita boleh selesaikan soalan macam ini. Sekarang, langkah pertama, kamu kena keluarkan 1 daripada 9. Dalam contoh lepas cikgu dah tunjukkan, bila keluarkan 1, kamu kena tengok penyebut. Okey, kamu kena jadikan 1 ni sama dengan penyebut yang ini. Okey, untuk 1 ni kita ambil penyebut dekat sini. Sekarang, penyebut adalah nombor yang berbeza. Okey, bila nombor yang berbeza, kamu boleh pilih mana-mana penyebut untuk jadikan 1 ni pecahan. Sekarang cikgu nak pilih 4. Jadi 1 ni tulis sama dengan 4/4. 4/4 juga sama dengan 1. Bila pengangka dan penyebut dah sama, ia sama dengan 1. 1 juga sama dengan 4/4. Tak kisahlah dekat pengangka dan penyebut ini ada nombor apapun, contohnya 6/6 ke, 10/10 ke, 7/7 ke, asalkan nombor yang sama atas dan bawah, ia sama dengan 1. Sekarang, 9 dah bagi 1, bakinya 8. 4/4 tulis dekat sini. Tolak 2. 2/3 tambah 1/4. Sekarang, masih tak boleh tolak dan tambah lagi. Sebab
penyebut nombor yang berbeza. Okey, selagi penyebut tak jadi nombor yang sama, kamu tak boleh tolak dan tambah pengangka ini. Ingat, untuk tolak pecahan ataupun tambah pecahan, tambah dan tolak pecahan, penyebut mestilah nombor yang sama. Jadi sekarang, kita kena tukar setiap penyebut ini menjadi sama. Okey, kena menjadi nombor yang sama. Jadi, kamu ambil 3 ni, tulis ni. Darab 3. Atas pun darab 3. Okey. 4 darab 3, 4 darab 3. 4 ni darab 3 kan? Sekarang 3 ni pula darab dengan 4. Atas pun darab dengan 4. Okey, 4 ini darab dengan 3. Okey, untuk yang ini kita kena tahu sifir 3 dan sifir 4. Tulis sama dengan, tulis 8. 4 kali 3, 12. Jadi atas 12, bawah pun 4 kali 3, 12. Tolak, tulis 2. 2 kali 4, 2 kali 4, 8. Per dengan 3 kali 4, 3 kali 4, 12. Tambah, tulis 1 kali 3, 1 kali 3, 3. Per dengan 4 kali 3, 4 kali 3, 12. Sekarang, penyebut dah jadi nombor yang sama. Sekarang baru kita boleh tolak dan tambah pecahan ini. Jadi, sebelum itu, tengok dekat sini. Ada nombor bulat, ada nombor bulat. Operasi tolak. Kita kena tolak dulu nombor bulat. Sekarang, kita kena keluarkan dulu nombor bulat ini. Tulis 8, tolak 2. Bila kita dah keluarkan nombor bulat dan nombor bulat, kita mesti kena tulis tambah. Tulis 12 per 12. Tolak dengan 8 per 12. Tambah dengan 3 per 12. Okey, seterusnya tulis 8 tolak 2 tambah per dengan sini 12 kan? Tulis 12. Atas tulis 12 tolak 8 tambah 3. 12 tolak 8 tambah 3. Jadi 8 tolak 2 dapat 6. Tulis tambah per dengan 12. 12 tolak 8, 4. 4 tambah 3, 7. Sekarang kita baru cantum balik. Tulis 6. 7 per 12. Jadi jawapannya adalah 6, 7 per 12. Ingat murid-murid, nombor bulat ini mesti kena tukar jadi pecahan baru boleh selesaikan soalan macam ini. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. 4, 1 per 3, tolak 1, 1 per 2, tambah 1 per 4. Nombor bercampur, tolak dengan nombor bercampur, tambah dengan pecahan wajar. Okey, tengok dekat sini. Penyebut adalah nombor yang berbeza. 2 dan 4 ini kita boleh gunakan sifir yang sama supaya jadi nombor yang sama. Tapi 3 ni sifir yang berlainan. Jadi, untuk menukar 3 nombor ini menjadi nombor yang sama, kamu kena cari dalam sifir yang sesuai. Kita kena cari sifir yang sesuai untuk menukar 3 nombor ini. Jadi, cikgu pilih sifir 3, sifir 4, sifir 6. Tengok dekat sini. Sini ada 3 kan? 3 kali 4, 12. 2 ni, 2 kali 6, 12. 4 ini, 4 kali 3, 12. Ada 12,
12, 12. Jadi kita ambil yang ini, dan yang ini. Sekarang 3 ni kali dengan 4. Atas pun kali dengan 4. Seterusnya 2 ni kali dengan 6. Yang ni pun kali dengan 6. Seterusnya 4 ini kali dengan 3 kali dengan 3. Okey, sekarang kita tulis 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Tolak 1. 1 kali 6, 6. Per dengan 2 kali 6, 12. Tambah 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Tengok sekarang, nombor penyebut ini dah jadi nombor yang sama. 12, 12, 12. Baru boleh tolak dan tambah nombor atas ini. Sekarang, tengok dekat sini. 4 nombor kecil tolak dengan nombor besar. Jadi, nombor kecil ini tak boleh tolak nombor besar. Kita kena ubah nombor bercampur ini dan yang ini menjadi pecahan tak wajar. Jadi, sini darab, sini tambah. Sini darab, sini tambah. 12 kali 4, 48. 48 tambah 4, 52. Per dengan 12. Tolak dengan 12 kali 1 dapat 12. 12 tambah 6, 18. Per dengan 12 tambah 3 per 12. Okey, sekarang buat satu garis yang panjang. Tulis 12. Atas tulis 52. Tolak 18. Tambah 3. Kalau rasa susah nak kira yang ni, kita boleh buat bentuk lazim. 52 tolak 18. Okey, kena pinjam. 12 ini 4. 12 tolak 8, 4. 4 tolak 1, 3. 34 tambah 3. 4 tambah 3, 7. Sini dapat 3. Kita dapat jawapan. Okey, yang ni kita dapat jawapan 37 per dengan 12. Tengok dekat jawapan kita, 37 per 12. Nombor atas nombor yang besar, nombor bawah ni nombor yang kecil. Ini kita panggil pecahan tak wajar. Untuk tajuk tambah pecahan, tolak pecahan, tambah ataupun tolak pecahan, ataupun darab pecahan, bahagi pecahan, mana-mana topik pecahan, kamu tak boleh bagi jawapan terakhir dalam pecahan tak wajar. Sekarang, tanda per ini bermaksud bahagi. Sekarang kamu tulis ayat matematik bahagi. Tulis 37 bahagi 12. Kita kena selesaikan dalam bentuk lazim bahagi. Tulis 37 dekat dalam, 12 dekat luar. Jadi kita kena tahu sifir 12. Nombor pertama adalah nombor yang kecil berbanding dengan nombor luar. Jadi atas tulis sifar. Sifar kali 12. Ingat, sebarang nombor kali dengan sifar, jawapannya sifar. Sifar kali 12. Sini sifar. Tolak. 3 tolak sifar. 3. Turunkan 7. 37. Sifir 12. Paling hampir pun 36. 3 kali 12, 36. Sini tulis 3 kali 12, 36. Tolak
garis 7 tolak 6, 1 sini sifar. Sekarang kita kena susun dalam nombor bercampur. Jadi, yang atas ini kamu tulis A, yang ini B, yang ini C. Okey. A ni akan jadi nombor bulat, jadi tulis besar-besar. B ni 1 kan? 1 ni jadi pengangka per dengan C. C ni 12. 12 ni jadi penyebut. Jadi jawapan terakhir adalah 3, 1 per 12. Kalau murid-murid bagi jawapan macam ini, baru dianggap sebagai jawapan yang terakhir. Kalau bagi macam ini adalah jawapan yang tidak lengkap. Okey, sebab kamu bagi jawapan dalam pecahan tawajar. Kamu tak boleh bagi jawapan dalam sifir yang sama dan juga jawapan dalam pecahan tawajar. Kamu boleh bagi jawapan dalam pecahan wajar macam ini, kamu boleh bagi jawapan dalam nombor bercampur macam ini, ataupun boleh bagi jawapan terakhir, jawapan tunggal, iaitu jawapan dalam nombor bulat. Okey, hanya boleh bagi jawapan macam itu. Kalau jawapan-jawapan macam ini, tidak boleh bagi. Baik murid-murid, ini adalah sedikit latihan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan-soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar dalam video ini. Sekiranya murid-murid masih tak faham ataupun cikgu cakap laju sangat, murid-murid boleh ulang balik video ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.